Hello, selamat berjumpa kembali di YouTube channel Cikgu. Okey, hari ini Cikgu akan sambung dengan bab 7, koordinat tingkatan 2 matematik KSSM. Okey. Okey, pada video yang lepas Cikgu telah menunjukkan cara-cara bagaimana nak cari jarak di antara dua titik dalam sistem Cartesian. Okey, untuk bahagian ini pula 7.2, okey, kita akan lihat bagaimana untuk mencari titik tengah dalam sistem koordinat Cartesian. Okey. Okey, terlebih dahulu ya. Okey, untuk mencari titik tengah, apa yang dimasukkan dengan titik tengah? Okey, so kita boleh lihat, okey, nombor 1 di sini. Titik tengah ialah titik yang berada betul-betul di tengah-tengah pada satu garis lurus. Okey, so lagi sekali cikgu ulang. Titik tengah ialah titik yang berada di tengah-tengah pada satu garis lurus. Okey, sebenarnya titik tengah ini kita ada rumus yang kita akan gunakan untuk mencari titik tengah. Tapi sebelum kita melihat rumus, cikgu nak tunjukkan contoh satu dulu. Okey, contoh satu. Okey, contoh satu. Okey, tentukan titik tengah bagi garis lurus AB. Okey, di sini ada satu garis lurus A sampai B. Okey, di sini ya. Okey, di antara A dengan B ni, okey, kita kena cari apakah nilai titik. Di manakah titik tengah bagi garis lurus AB ni? Sebenarnya garis lurus ini adalah dari A hingga U. Tapi kita nak cari apakah apakah titik tengah bagi A sampai B sahaja. Okey, nampak tak? So, untuk mencari titik tengah bagi A sampai B ni, kita kena cari dulu apakah panjang dari A ke B. Okey? So, di sini kamu boleh lihat jarak sudah diberi. So, mula-mula kita cari panjang AB sama dengan, okey, dari A ke S 4 cm tambah dengan dari S ke T ialah 2 cm. Okey, tambah dengan dari T ke B ialah 2 cm. Berhenti di situ kita kerana kita nak cari apakah titik tengah bagi AB sahaja. Okey? Okey, sekarang kita jumlahkan semua ni, kita akan dapat 4 tambah 2, 6 tambah 2 dapat 8 cm. So, kita nak cari apakah titik tengah bagi AB ni. So, kita kena bahagi 2 lah jarak ini. So, jarak AB bahagi dengan 2. So, jarak kita 8 cm. Bahagi dengan 2, kita akan dapat 4 cm. Jadi, di atas garis ni kita tengok dari mana ke mana dia akan memberikan jawapan jarak 4 cm. A ke S kan, nampak tak 4 cm. Jadi, yang mana satu titik tengahnya? Titik tengahnya adalah titik S. So, oleh sebab itu, titik tengah AB ialah, okey, ialah titik S. Okey, boleh faham tak? Okey, terus daripada raja kita boleh tentukan. Tapi sebelum tu kita tentukan jarak dia. Lepas tu oleh kerana titik tengah berada di tengah-tengah, so kita bahagi dengan 2. So dia dapat 4. So kita kira, okey, dalam raja ini dari mana ke mana adalah 4. So dari A ke S adalah 4. Jadi S adalah titik tengah kita. So ini adalah titik tengah A, B. Okey, boleh faham tak? Okey, itu mudah. Secara terus kita boleh dapatkan daripada raja. Okey. Okey, balik semula kepada rumus tadi ya. Okey, kita lihat. So, rumus untuk mencari titik tengah adalah sama dengan X1 tambah X2 bahagi 2, koma Y1 tambah Y2 berdua. Apa maksud ni? So, untuk mencari titik tengah ni, kita mesti ada 2 titik koordinat. Okey? Katakan titik A kita adalah X, Y. Okey? Dan titik B kita adalah
Kita katakan okey, katakan ini XY, lepas tu ini katakan AB. Okey, so daripada dua titik ini kita nak bentukkan rumus titik tengah ni. So kita tahu yang pertama ini adalah X1, yang kedua ini adalah Y1 kan. Cikgu kata mesti berpasangan kan masa kita belajar jarak dulu kan. X1 Y1, ini adalah X2 Y2. Faham tak? So nak bentukkan rumus bagi mencari titik tengah AB ni, kita ambil X1 ni, okey, tambah dengan X2 ni bahagi 2, koma, ambil Y1 ni tambah dengan Y2 di sini bahagi 2. Okey, itu maksud dia. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh baru kamu faham lebih lanjut lagi tentang penggunaan rumus untuk titik tengah. Okey, kita lihat. Okey, kita lihat di sini contoh yang kedua. Okey, kita lihat contoh 2. Okey, contoh 2. Okey, nampak dah contoh 2? Okey, contoh 2. Okey, contoh 2, P ialah titik tengah bagi AB, garis lurus AB. Cari koordinat bagi P. Okey, di sini kita tak nampak P, tapi dia kata P merupakan titik tengah bagi A, B. So, selalunya kalau dia suruh cari titik tengah bagi dua titik misal A, B ni, kita mula-mula kita sambungkan dululah. Okey, satu garis lurus AB ni. Okey, dah sambung ni, kita nak cari di manakah terletaknya titik tengah bagi AB ini. So, kita masih lagi belum lagi nak menggunakan rumus tu. Cikgu menggunakan kaedah pengiraan peta, okey, untuk menentukan titik tengah. Okey, senang sahaja. Kamu lihat dari A, okey, nak sampai ke B ni, ini adalah garisan condong. Betul tak? So kita jangan nak lihat garisan condong, kita mengambil kira jarak mengufuk dengan jarak menegak. Kita cari titik tengah dari situ. Okey, dari A nak sampai ke B ni. Okey, nampak dah dari A nak sampai ke B ni. Okey, ikut peta cikgu nak sampai ke B So kita kira 1. Okey, setiap satu unit ni adalah setiap satu petak ni satu unit. So 1. Kerana dari 2 di sini 3 kan. So 1 unit lah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul tak? Berhenti kat sini. Betul? So, di sini jarak dia adalah 6 unit. Betul? Okey, sekarang kita lihat di sebelah paksi Y pula secara menegak pun. Di sini kita lihat semua satu-satu petak mewakili satu unit kerana ini ada 1, 2, 3, 4 kan? Okey, so kita kira 1, 2, 3, 4. Okey, di sini adalah 4 unit. Betul tak? Okey, so apakah titik tengah untuk 6 unit ni? So nak cari titik tengah untuk 6 unit ni, so kita ambil lah 6 bahagi 2 kan? So dapat 3. So kira 3 petak. 1. Okey, sekarang kira 3 petak. 1, 2, 3. So berhenti di sini. Betul? Okey, sekarang yang untuk yang di atas pula 4 kan? So, 4 bahagi 2 dapat 2. So, gerak 2 petak ke atas. 1, 2. Berhenti di sini. So, kamu ambil pembaris. Sambungkan dari tadi 1, 2, 3 berhenti sini kan? So, sambungkan di sini. Okey. Ini pun ambil dan sambungkan di sini. So, kamu boleh nampak ini adalah titik P, iaitu titik tengah kita. So, kita nak tahu apakah koordinat. Koordinat maksud kita kena beri dalam jawapan koordinat lah. So, P. Okey, koordinat baca yang X dulu. So, X dia adalah 4. Y dia adalah di sini 2. Lepas 2 ialah 3. So, koordinat dia ialah P4. 3 sebagai titik tengah kita. Okey, itu adalah
cara untuk menentukan titik tengah dengan hanya mengira bilangan petak. Boleh faham tak? Okey, bagus ya. Okey, sekarang kita akan lihat contoh yang ketiga. Di mana contoh yang ketiga ni kita nak menggunakan rumus. Okey, contoh yang ketiga ini kita nak menggunakan rumus. Kamu boleh juga melukis koordinat dan untuk lepas tu cari bilangan petak pun boleh. Tapi rumus adalah lebih mudah. Kamu tak perlu nak melukis-lukis. Tak gaduh lah nak melukis. Okey, kita lihat contoh yang ketiga. Okey, kita lihat yang A. Okey, cari koordinat titik tengah bagi garis lurus yang menyambungkan pasangan titik berikut. Okey, pasangan titik yang pertama ialah A36 dan B ialah 3 negatif 4. Nampak tak? Okey. A ialah 36, B adalah 3 negatif 4. Kita nak cari titik tengah bagi AB. Dua garis ni ada dua titik ni A ke B. So kita katakan garis AB. So kita nak cari titik tengah AB. Okey, sama dengan. Kan tadi cikgu dah tunjukkan kan? Rumus untuk mencari titik tengah kita ialah X1 tambah X2 bahagi 2, Y1 tambah Y2 bahagi 2. So, itulah rumus yang kita nak gunakan di sini. Iaitu X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey, sekarang kita nak namakan yang mana satu X1, X2, Y1, Y2. Okey, kita keluarkan balik. Okey, titik koordinat A ialah 36. Okey, koordinat B tadi adalah 3 negatif 4. Betul? Okey, sekarang kita nak tentukan. Okey, yang pertama ini adalah X1. Pasangan dia ialah Y1. Selalu X1, Y1. Jangan tulis X1, X2 pula. Dia tak boleh sama jantina. Perempuan dengan perempuan tak boleh. Lelaki sama lelaki tak boleh. So, oleh itu kita kena ambil huruf yang berbeza. X1, Y1. Ini pula X2, Y2. Macam tu. Okey, so sekarang kita ambil nilai-nilai ini. Kita masukkan dalam formula. So, sama dengan. Okay, X1 kita berapa? X1 kita ialah 3. So, 3 tambah X2 kita pun 3 bahagi 2. Ada koma, letak koma. Lepas tu Y1 kita ialah 6. Tambah dengan Y2 kita ialah negatif 4. Okey, dalam YouTube yang lepas cikgu dah kata kalau negatif kena letak dalam kurungan. Bahagi dengan 2. Okey, tutup kurungan. Okey. So, sama dengan. Sekarang kita kira. 3 tambah 3 ialah 6 bahagi 2. Okey. Positif darab negatif dapat negatif. Okey. So, 6 tolak 4 dapat 2 bahagi 2. Ataupun tekan terus kalkulator pun boleh. Sama dengan 6 bahagi 2 dapat berapa? Ya, 3. 2 bagi 2 dapat 1. So, koordinat titik tengah bagi AB ialah 3, 1. Boleh faham? Bagus. Sekarang kita pergi kepada B pula. Okey, kita lihat B. Nampak di bawah ni B. Kita kena cari apakah koordinat titik tengah pada bagi CD pula. Okey. So, kita tulis benda yang sama. Titik tengah. Apa huruf di sini? CD. So, CD. Okey. So, sama dengan X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey. Okey, sama dengan. Okey, kita lihat. Kita kena tentukan yang mana X1, X2 kan. So, ini X1 pasangan dia Y1. Ini X2 pasangan dia Y2. Okey, sekarang masukkan. Apakah nilai X1? Ya, X1-nya ialah negatif 9. So, tulis di sini negatif 9 tambah dengan X2 dia ialah negatif 1. So, oleh kerana negatif letak dalam kurungan bahagi 2
Per Y1 kita ialah 1 tambah dengan Y2 kita pun 1/2. Okey, nampak tak? Okey, so sama dengan selesaikan. Negatif 9, positif darab negatif dapat negatif. So tekan kalkulator, negatif 9 tolak 1 dapat negatif 10/2. Per 1 tambah 1, 2. So 2/2. Okey, so sama dengan, okey, negatif 10 bahagi 2, tekan kalkulator dapat negatif 5, 2 bahagi 2 dapat 1 sebagai koordinat titik tengah. Mudah tak? Mudah kan? Okey, seterusnya kita lihat C pula. Okey, C cari titik tengah untuk EF pula. So kita tulis titik tengah EF. Okey, sama dengan X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2 tutup kurungan. Okey. So sama dengan, sekarang kita nak tentukan di sini ya. Tentukan siap-siap. Ini adalah X1, Y1, X2, Y2. Okey. Dah letak kan, senang kita nak mengisi di dalam rumus. X1 kita ialah 7 tambah X2 kita adalah 1/2, Y1 kita adalah 2 tambah dengan Y2 kita adalah negatif. Oleh kerana negatif, letak dalam kurungan bahagi 2. Okey. So, sama dengan 7 tambah 1, 8/2. Ini positif darab negatif dapat negatif. Tekan kalkulator, 2 tolak 6 dapat negatif 4/2. Okey. So, sama dengan 8 bahagi 2 dapat 4. Negatif 4 bagi 2 dapat negatif 2 sebagai titik tengah EF kita. Boleh faham? Mudah kan? Okey, bagus. Last kali kita lihat yang D. D mencari pula titik tengah untuk JK ya. So kita tulis titik tengah JK sama dengan macam tadi X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey? Okey, sekarang kita tandakan di sini apakah X1. So, ini X1, Y1, X2, Y2. Okey, masukkan dalam rumus kita. Okey, sama dengan X1 kita ialah negatif 7. Tambah dengan X2 kita 1/2. Bahagi dengan Y1 kita 5. Tambah dengan Y2 kita 9. So, per 2. Okey. So, sama dengan, tekan kalkulator, negatif 7 tambah 1 dapat negatif 6/2. 5 tambah 9 dapat 14/2. So, kita akan bahagi dapat negatif 3. Ini dapat 7 sebagai jawapan kita. So, boleh faham tak? Mudah tak menggunakan rumus? Mudah kan? Okey, baik. Sekarang kita akan masuk pula ke contoh yang keempat. Okey, contoh 4. Apabila tadi dia bagi rumus sahaja kan. Okey, sekarang dia ditunjukkan dengan raja. So, dari raja kamu tentukan koordinat dan mencari titik tengah. So, senang sahaja. Okey, di sini ada titik A, titik B. Dia suruh cari titik tengah bagi AB lah. Okey, nak cari titik tengah bagi AB ni, mula-mula kita tentukan apakah koordinat bagi A kan. Okey, so A koordinat dia baca yang X dulu. X dia ialah negatif 5. Nampak tak? Negatif 5. So, negatif 5. Atas dia ialah 9. Okey, B kita ialah, okey, baca yang di bawah ni ialah sifar. Okey, kat atasnya ialah 3. Okey, dah baca. Sekarang tentukan, ini adalah X1, Y1, X2, Y2. So, sekarang kita nak cari titik tengah kan? So, titik, okey, tengah AB sama dengan masukkan rumus tadi. X1 tambah X2/2. Y1 tambah Y2/2. Okey, sama dengan X1 kita ialah negatif 5 tambah X2 kita 0/2. Y1 kita ialah 9 tambah 3/2. Sama dengan.
Okey, negatif 5 tambah sifar dapat balik negatif 5 per 2. So, negatif 5 bahagi 2 kita dapat negatif 2.5. 9 tambah 3 dapat 12. 12 bahagi 2 kita dapat 6. So, ini adalah titik tengah. So, macam mana kita nak tentukan titik tengah daripada raja? Okey, kalau diberi raja, keluarkan dulu apakah titik koordinat A, koordinat B seperti yang cikgu tunjukkan. Lepas tu, baru kamu cari titik tengah. Boleh faham tak? Bagus. Okey. So, selesai untuk bahagian untuk mencari titik tengah dalam sistem koordinat Cartesian. Okey, sekarang kita akan lihat bagaimana kita nak menyelesaikan masalah. Okey, nampak tak? Masalah yang melibatkan titik tengah dalam sistem koordinat Cartesian. Okey, untuk contoh yang kelima. Okey, lihat ya. Okey, ini adalah lebih kepada soalan kebat ya. Okey, titik tengah bagi garis lurus yang menyambungkan titik S kosong negatif 6 dan titik T, X, Y ialah negatif 6, 2. Okey, faham dah maksud soalan ni? Faham tak? Faham maksud soalan ni? Okey, maksudnya untuk contoh 5 ni selalunya sebelum ini kita lihat dari contoh 1 sampai contoh 4 tadi, dia suruh cari apakah titik tengah kan, koordinat titik tengah kan. Ini titik tengah, koordinat titik tengahnya dia sudah beri. Tengok perkataan dia, titik tengah bagi garis lurus yang menyambungkan. Okey, ini adalah dua titik yang berkenaan dan titik tengah yang diberi adalah ini adalah titik tengah dia. Okey, titik tengah dia dah diberi dalam bentuk koordinat. Nampak dah? Negatif 6, 2. Okey, ini titik tengah. So, kita sebenarnya ini adalah titik tengah bagi dua garisan ini. S dengan T. Selalunya yang ada huruf ni, ST ni merupakan dua titik yang perlu dicari titik tengah. Okey, ini adalah jawapan titik tengah sudah diberi. Tapi kalau kamu perhatikan di sini, koordinat S adalah sifar negatif 6. Kita tahu. Tapi untuk untuk titik T, koordinatnya kita tak tahu. Dalam bentuk X dan Y. Ini yang kita nak cari X dan Y ini. So, senang sahaja. Kita masih menggunakan rumus yang sama. Titik tengah ST sama dengan X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey. So, sekarang titik tengah ST sudah diberi sebagai negatif 62 kan. So, di sini negatif 62 letak di bawah titik tengah. Sama dengan X1. So, sekarang dua titik ini kan kita nak tentukan. Ini adalah X1, ini adalah Y1, ini adalah X2, ini adalah Y2. Nampak tak? Okey. Sekarang kita masukkan sahaja di sini. X1 kita adalah kosong. Okey. Tambah dengan X2 kita adalah X kan? Okey. Tambah X bahagi 2. Y1 kita negatif 6. Tambah Y2 kita adalah Y per 2. Nampak tak? Faham tak? Okey, bagus. So, sekarang lihat betul-betul ya. Ini adalah jawapan untuk X. Ini adalah X. Ini adalah untuk Y. Faham tak? So, ini adalah untuk jawapan untuk Y. Okey? Okey, so kita ambil untuk yang X, kosong tambah X bahagi 2 sama dengan apa jawapan X dia? Negatif 6. Okey. So, cikgu dah ajar kalau dalam bahagi, bawa sini jadi darab. So, kosong tambah X dapat boleh X sama dengan 2 darab dengan negatif 6. So, tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif 12. So, nilai X sudah dapat. Okey. Sekarang nilai Y pula ambil yang ni. Negatif 6 tambah Y per 2 sama dengan apakah nilai Y dia? 2. So, sama dengan 2. Okey, so negatif 6 tambah Y sama dengan ini bawa ke atas 2 darab 2. So, Y sama dengan 2 darab 2, 4.
Okey, ini negatif 6. Bawah sebelah sana jadi positif 6. Jadi Y sama dengan 10. So, kita sudah tentukan nilai X dan nilai Y. Boleh faham tak? Ini sedikit rumit, tetapi kalau kamu buat betul-betul letakkan rumus, kamu akan dapat jawapan dia. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Kita lihat contoh yang ke-6 juga. Masih lagi masalah. Okey, kita lihat ya. Contoh 6. Titik tengah bagi garis lurus yang menyambungkan S 2 negatif 8 dan T X 6 ialah 7Y. So, dua titik dia ialah S dengan T. Jadi, yang di belakang ini adalah jawapan untuk titik tengah bagi ST. Okey, letak macam ni dulu senang. So, kamu letak titik tengah ST sama dengan X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Okey, so titik tengah ST tadi ialah apa? Nampak tak? 7, Y. So, letak di bawah dia 7, Y. Sama dengan sekarang ada dua titik di sini kan? So, tentukan ini adalah X1, Y1, X2, Y2. Lepas tu masuk dalam formula ni. Okey? So, X1 kita ialah berapa? Ya, bagus. 2 tambah X2 kita ialah berapa? X kan? So, X per 2 per Y1 kita negatif 8 tambah dengan Y2 kita 6 per 2. Okey? So, seperti yang cikgu katakan tadi, ini adalah untuk X. Ini adalah untuk Y. Okey, so kita keluarkan 2 tambah X per 2 sama dengan berapa? 7. Okey, so 2 tambah X ini darab, so 2 darab 7. So 2 tambah X, kita dapat 2 darab 7, 14. So X sama dengan 14, ini positif. Pindah sini jadi tolak. So X sama dengan 12. Okey, lepas tu ini pula untuk Y kan? So, kita ambil negatif 8 tambah 6 per 2 sama dengan Y. Okey, tekan kalkulator. Negatif 8 tambah 6 per 2 dapat berapa? Negatif 8 tambah 6, negatif 2 per 2 sama dengan Y. So, Y kita ialah negatif 2 bahagi 2 dapat negatif 1 sebagai jawapan. Okey, boleh faham tak macam mana nak cari masalah yang melibatkan titik tengah dalam sistem koordinat kartis? Okey, bagus. Okey, kalau tak faham kali pertama kamu menonton YouTube ini, video ini, ulang balik dan ikuti balik apa yang cikgu ajar. Okey, bagus. Okey, so sekian sahaja YouTube video untuk kali ini. Cikgu harap kamu dah faham bagaimana untuk mencari titik tengah dalam sistem koordinat kartis dan bagaimana untuk menentukan masalah yang melibatkan titik tengah dalam sistem koordinat kartis. Okey, sehingga berjumpa di YouTube yang lain. Cikgu mengucapkan selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.